Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung matematik tingkatan 1. Masih lagi bab 8, garis dan sudut. Apa yang dah kita pelajari hari ini ialah sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Sekarang kita tengok apa dia garis selari dan garis rentas lintang. Dua garis adalah selari jika jarak di antara dua garis itu sentiasa sama dan dua garis itu tidak akan bersilang. Dua garis yang selari kita boleh wakilkan dengan simbol dua garis yang lurus menuju ke satu arah. Contoh garisan selari ini AB selari dengan CD. Ni simbol yang menunjukkan dua garis ini selari. Sama juga PQ dan RS. Bila kita menuju ke satu arah yang sama, dengan jarak yang sama, dan tidak bertemu, dua garis ini kita kata dia adalah garis selari. Garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus disebut sebagai garis rentas lintang. Contoh kita ada dua ni, satu garis yang melalui PQ ni, melalui dua garis ini kita kenali sebagai PQ ini sebagai garis rentas lintang. Sama juga sini ada beberapa garis yang berada pada garisan PQ. PQ ini kita kenali sebagai garis rentas lintang. Satu garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus. Garisan yang ini kita panggil dia garis rentas lintang. Bagaimana kita nak mengenal pasti sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Apabila satu garis rentas lintang bertemu dengan dua garis yang selari, kita akan jumpa 8 sudut akan terhasil dan sudut-sudut itu mempunyai nama khas. Pertama, nama dia sudut sepadan. Sudut sepadan ini kamu perhatikan di sini dia berada pada ini garisan yang di tengah ini kita panggil dia garis rentas lintang. Garisan yang di tengah ada simbol anak panah ni, dia adalah dua garis yang selari. Bila ada satu garis rentas lintang yang melalui dua garis selari ini, dua sudut yang berada di dalam ni dia adalah sama. Nama sudut ini sudut sepadan. Kamu boleh buat dia macam huruf F bila kamu nampak Yang ni F terbalik lah. Jadi sudut dalam ini yang selari duduk di sepadan Lepas tu sudut selang-seli. Macam mana sudut selang-seli? Kita nampak ni, ini satu garis rentas lintang dan ada melalui dua garis selari. Bila kita buat macam huruf Z, kita gelapkan sikit ni huruf Z. Sudut yang berada di celah ni, C dan B ini, kita namakan dia sudut selang-seli dan nilainya sama. Contoh C ni 40, B ni 40. Kamu buat je Z. Lalu dekat garis selari ni, lalu garis rentas lintang dan selari balik. Dua sudut yang bersilang ini, nilainya sama. Nama dia sudut selang-seli. Seterusnya, hasil tambah bagi sudut pedalaman adalah 180. Kita ada satu garis rentas lintang. Ada dua garis selari. Sudut yang berada di tengah-tengah ni, sepadan ni, dalam ni,
Okey, bila kita tambahkan, nilainya sama dengan 180. Jadi C tambah D sama dengan 180. Okey, kita tengok contoh latih diri 8.3P ya, surat 190. Okey, mari kita buat bersama-sama. Okey. Terangkan dan nyatakan sama ada dua sudut yang dilabel A dan B adakah sudut sepadan, sudut selang-seli atau sudut pedalaman. Kemudian tandakan huruf C dan D bagi sudut yang sama. Ya. Okey. So sekarang kita tengok sudut A. Okey. Sudut yang soalan ini A dan B. Okay. Ini garis selari, ini adalah garis rentas lintang. Dia berada di tengah-tengah. Okey. So dua sudut ini kita namakan dia adalah sudut pedalaman. Okey. Kalau kita nak cari sudut pedalaman yang satu lagi, di sebelah sini pula. Ya, kita tandakan C dan D. Kamu buat tanda sudut dekat sini. Ya. Ini pun kita panggil sudut pedalaman. Okey, untuk B, okey, kamu perhatikan ini adalah garis rentas lintang. Okey, ini adalah dua garis selari. Okey, dia duduk, B di sini, duduk di sini. Macam huruf F kan? Okey, so dua ini kita panggil dia sudut sepadan. Okey, so kalau sudut yang satu lagi kita boleh buat di sini C dan D. Sini ya, kawasan sini dan kawasan sini. Okey. Seterusnya, okey. Yang ini kamu perhatikan. Okey, ini adalah garis rentas lintang. Okay. Ini adalah dua garis selari. Okey, kita lukis dulu. Nampak tak garisan merah ni? Okey, dia macam huruf Z kan? So, kalau huruf Z ni, nama sudut ini adalah sudut selang-seli. Nilai A dan B ini sama. Okey, jadi kita boleh bentukkan satu lagi sudut selang-seli. Kita tengok, perhatikan di sini huruf Z ya. So, saya boleh kata di sini sudutnya C dan di sini sudutnya D. Nah, C dan D ini juga boleh jadi selang-seli ya, sudut selang-seli. Okey, yang D yang terakhir, okey, dia adalah sudut sepadan ya. Ini huruf F ya. So, yang ni kita boleh kata C dan D duduk di sudut yang ni, di sepadan. Ya. Okey, seterusnya bagaimana kita nak menentukan dua garis lurus selari mempunyai sifat-sifat yang berkaitan dengan sudut garis rentas lintang. Okey ya, ingat kita ada sudut. Tadi sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman. Okey, bila sudut sepadan, okey, dua sudut itu mesti nilainya sama. Dia dan dua garis yang kita dilalui oleh satu garis rentas lintang, dia adalah selari. Okey, so jadi di sini kita tengok, perhatikan ya. PQ dan RS adalah dua garis lurus. Okey, UT satu garis lurus yang melalui PQ dan RS. Okey, so TU ni kita boleh kata dia adalah garis rentas lintang. Okey, bila perhatikan di sini 48, sini pun 48. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa 48 ni sudut TQ ni ya dan TS ni, okey, dia adalah sudut sepadan. Jadi PQ dan RS adalah selari. Okey ya. Sudut sepadan iaitu 48. Okey. B pula. Okey, cuba kamu perhatikan di sini dibagi TU. Okey, kita kata TU ni adalah garis rentas lintang. Adakah PQ dan RS ini garis selari? Okey, kita perhatikan di sini. Okey, dia bagi kamu sudut pedalaman kat sini. Adakah ini betul sudut pedalaman? Okey, kita kira dulu. Okey, kita tambahkan 42 tambah 128 sama dengan 170. Kalau 170, jadi dia bukanlah sudut pedalaman kerana dia tak sama dengan 180. Kerana sudut pedalaman hasil tambahnya mesti 180. Okey ya. Jadi PR
sepatutnya 180. Baru kita boleh kata PQ dan RS itu selari. Kita boleh buat kesimpulan di sini, PQ dan RS tidak selari kerana hasil tambah dua sudut di dalam ini tak sama dengan 180. Okay, ya. Okey, bagaimana menentukan nilai sudut yang berkait dengan garis selari dan garis rentas lintang apabila nilai sudut lain diberi? Okey, kita perhatikan di sini kita ada garisan PQ, RS, TU. Okey, dia ada tanda ni, semua ni selari. Okey, dan kita ada AB dan CD. Okay, AB adalah satu garis rentas lintang, CD juga adalah satu garis rentas lintang. Okay, sekarang kita nak cari nilai A, B dan C. Okay, A, B dan C. Okay, kita mulakan dengan A dulu. Okay, kamu perhatikan sudut A ini. Okay, ini adalah garis selari. RF pun garis selari. Bila kamu lukis balik, okay, kamu sambungkan daripada sini sampai dekat garisan AB, turun bawah dan kena dekat A. So, A dan 60 ini adalah sudut selang-seli. Jadi, A sama dengan 60. Tak payah buat pengiraan dah. Kita tengok saja gambar, buat kesimpulan. A adalah sudut selang-seli, jadi nilainya sama dengan 60. Okey, C pula. Okey, bila kamu perhatikan C ini, okey, ini adalah garis rentas lintang. Okey, C duduk di sini. Okey, kita tahu bahawa dua sudut, sudut yang ini dengan sudut yang ini, dia adalah sama, iaitu sudut sepadan. Bila satu garis lurus, kita dah belajar sebelum ni kan, duduk bersebelahan, nilai sudut itu bersamaan dengan 180. Kita tengok B dulu. Sorry ya, tengok B. B adalah sudut sepadan. Ya, dengan sudut sepadan. Okey, so C dan D adalah sudut pedalaman. Jadi kita boleh tambahkan B tambah C sama dengan 180. Jadi nak dapat C, gantikan B dengan 118. Okey, tambah dengan C sama dengan 180. So, C sama dengan 180 tolak 118, dapatlah 62. Okay, sebenarnya dalam ini banyak cara kita boleh selesaikan. Ya. Kita boleh gunakan konsep sepadan pun boleh, sebelahan pun boleh. Okay, ya. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Sila buat latihan dalam buku teks kamu, buku surat 191 ya. Latih diri 83D, soalan 1 dan soalan 2. Okey, gunakan pengetahuan kamu tentang sudut selang-seli, sudut pedalaman dan sudut sepadan ya. Itu saja. Assalamualaikum.